Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 1, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran di rumah masing-masing untuk topik ataupun subjek sains tahun 1 pada minggu ini. Murid-murid tahun 1, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan sains ataupun topik unit 9 bumi, iaitu jenis-jenis tanah. Minggu ini kita akan belajar, kita akan kenal dan kita akan tahu jenis tanah seperti tanah kebun, tanah liat dan tanah pasir. Ketiga-tiga tanah ini kita akan kenal dan kita akan lihat apakah ciri-ciri yang ada pada tanah-tanah ini. Kalau pada kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk buku surat 85 dan buku surat 86 dan 87 untuk topik pembelajaran kita pada minggu ini. Manakala untuk tugasan pada minggu ini ialah kamu kena lengkapkan buku aktiviti buku surat 59. Jadi, mari sama-sama kita belajar topik jenis-jenis tanah. Baik murid-murid, jenis tanah yang pertama ialah tanah kebun. Ini ada beberapa gambar yang cikgu tunjukkan kepada kamu. Cuba kamu lihat. Ini adalah contoh jenis tanah kebun. Kamu tengok struktur tanah itu. Apa yang kamu dapat lihat daripada tanah itu? Cuba tengok dekat tanah itu. Ada apa yang kamu tengok dekat situ? Itu kita nak tengok. Apakah ciri-ciri tanah kebun? Ini contoh tanah kebun. Okey, jadi apa dia punya ciri-ciri tanah kebun? Macam mana kita nak kenal sesuatu tanah itu adalah tanah kebun? Baik murid-murid, kalau kita nak kenal ataupun kita kena tahu ciri-ciri ataupun jenis tanah kebun ini, pertama sekali, tanah kebun ini terdapat butir-butir pasir. Yang kedua, dia terdapatnya batu-batu kecil. Dan kalau kamu tengok dekat celah-celah ataupun kalau kamu tengok tanah kebun ni dengan lebih dekat, kamu akan dapat lihat tumbuhan dan haiwan-haiwan yang reput. Kadang-kadang ada cacing, ada daun-daun ataupun rumput-rumput kering, dia dicampurkan. Itu ialah tanah kebun. Tanah kebun ni orang sangat suka kerana apa? Tanah ini sangat subur dan sesuai untuk digunakan untuk semua jenis tanaman kebanyakannya lah. Sebab itu kita nak kenal tanah kebun senang. Dia ada butir pasir, batu kecil dan dia dicampurkan dengan tumbuhan-tumbuhan ataupun haiwan-haiwan reput dalam tu. Dia lebih subur tanah ini. Ini adalah kandungan yang ada dalam tanah kebun. Seterusnya murid-murid, ini tanah apa ni? Cuba tengok. Ini kita panggil sebagai tanah pasir. Cuba kamu tengok tanah pasir ni, apakah struktur kandungan yang ada dalam tanah pasir ni? Cuba kamu tengok. Ada tak macam tanah kebun tadi? Ada kan? Warna dia pun lain. Jadi apa yang ada dalam tanah pasir ni? Baik murid-murid, tanah pasir ini terdiri daripada dua perkara sahaja. Kandungan tanah pasir ini yang pertama ialah butir-butir pasir. Pasir kamu tahulah pasir dan batu-batu kecil. Ini adalah struktur kandungan tanah pasir. Biasa kamu tengok tanah pasir ni kat mana? Kalau nak senang tengok dekat pantai. Biasa di pantai mandi laut, dekat situ ada pasir. Itulah tanah pasir. Bila pijak dia apa? Dia senang. Bila kita pijak dia senang mendap ke dalam. Sebab dia ada kandungan butir pasir dan batu-batu kecil sahaja. Ini yang kita panggil sebagai tanah pasir. Kandungan dia dua, butir pasir dan batu-batu kecil. Murid-murid, tanah yang terakhir ataupun jenis tanah yang terakhir yang kita nak belajar minggu ini ialah tanah liat. Apakah struktur ataupun kandungan yang ada dalam tanah liat? Cuba kamu tengok betul-betul. Apa yang ada dalam tanah liat tu? Kenapa cikgu letak sawah tu? Sebab tanah liat adalah tanah yang paling sesuai untuk ditanam padi. Tanah-tanah yang ada dekat tanah liat tu, yang dekat sawah padi tu adalah jenis-jenis tanah liat. Jadi apakah kandungan tanah liat? Tanah liat ni hanya terdapat butir-butir tanah yang sangat halus. Dia tak ada benda lain, dia tak ada batu, dia tak ada apa-apa. Dia hanya ada butir-butir tanah yang sangat halus. Paling mudah kamu nak tengok tanah liat ni yang kamu biasa pegang ialah ni. Tanah liat yang kamu biasa main tu kan. Itu jenis-jenis tanah liat lah, tapi cuma yang dia berwarna. Tapi dalam keadaan dunia yang asal, dia biasanya terdapat di kawasan sawah padi. Tanah liat ni sesuai untuk penanaman padi. Itu adalah untuk tanah liat. Ini adalah jenis-jenis tanah yang kita nak belajar minggu ini. Tanah pasir,
tanah kebun, dan tanah liat. Jelas Baik murid-murid, selesai sudah pembelajaran kita berkenaan dengan jenis-jenis tanah. Untuk tugasan pada minggu ini, kamu boleh rujuk buku aktiviti buku surat 59 yang mana ada sedikit latihan berkenaan dengan jenis-jenis tanah. Okey, latihan tu kata apa? Namakan jenis tanah berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Tanah ada 3 tadi kan kita belajar. Tanah liat, tanah pasir dan tanah kebun. Jadi kamu tengok contohnya gambar yang pertama ini. Ciri-ciri dia apa? Butir tanah, ranting kayu, batu kecil, daun kering, haiwan kecil. Itu adalah jenis tanah apa tu kandungan dia. Tadi kita dah belajar. Jadi kamu pilih yang mana ciri-ciri kandungan itu menggambarkan tanah tersebut sama ada tanah kebun, tanah liat ataupun tanah pasir. Itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sains tahun 1 pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.